Selamat datang ke channel Cikgu Epon. Cara mudah untuk memahami dan mempelajari bahasa Melayu. Selamat belajar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, bertemu kita sekali lagi dalam pembelajaran secara dalam talian. Kali ini cikgu akan menerapkan kemahiran membaca, iaitu kemahiran 2.3.1 kurungan 3. Baik. Hari ini kita akan membaca dan memahami teks. Baik, sebelum cikgu mulakan, cikgu terangkan sedikit. Murid-murid perlu faham kemahiran membaca amat penting untuk meningkatkan kefahaman murid dalam pembelajaran. Walau bagaimanapun, sekadar boleh membaca bukan bermakna anda telah berjaya. Okey. Anda perlu juga mempunyai kemahiran untuk memahamkan isi kandungan yang anda baca. Jadi untuk pembelajaran hari ini, selain daripada kita melakukan kemahiran membaca, cikgu juga akan terapkan kaedah untuk bagaimana murid-murid boleh memahami bahan bacaan yang murid-murid baca. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, cikgu imbas kembali tentang pembelajaran sebelum ini, iaitu cikgu pernah terangkan dalam setiap perenggan perlu ada AT ayat topik dan juga AH ayat huraian. Okey. Dalam setiap perenggan perlu ada AT dan AH untuk menerangkan tentang maklumat dalam perenggan tersebut. Jadi ketika membaca kali ini, sambil kita membaca, cikgu akan terapkan kemahiran itu dalam usaha untuk murid, supaya murid dapat memahamkan pembacaan murid. Itu objektif utama cikgu. Bukan sekadar membaca, murid perlu faham apa yang murid baca. Barulah pada cikgu objektif kemahiran membaca itu akan tercapai. Bukan sekadar murid boleh membaca, murid juga boleh memahamkan bahan bacaan murid. Baik, kita tengok ya. Perusahaan salun. Sambil baca seperti biasa, cikgu minta murid-murid pegang pensel. Kaedah cikgu suka murid-murid menggaris maklumat sambil membaca. Husna dan ibunya ke salun dandanan rambut. Okey, baik. Ini yang cikgu maksudkan AT dan AH. Ayat yang pertama dalam setiap perenggan biasanya cikgu akan kategorikan sebagai AT ataupun ayat topik ataupun ayat umum memberi penerangan tentang perenggan tersebut. Itulah dia AT. Cikgu sambung ya. Sementara menunggu rambutnya didandan, rambut ibunya didandan, Husna berbual-bual dengan pemilik salon tersebut yang bernama Puan Anisah binti Razak. Ayat yang kedua pula ini ialah ayat AH. Biasanya dalam satu perenggan ada 2, 3 atau 4 ayat AH. Ayat yang kedua kita kenali sebagai AH1, ayat yang ketiga AH2 dan seterusnya. Baik, di sini cuma ada satu AH, cikgu namakan sebagai AH1. Ayat huraian ini menerangkan tentang AT tadi. Okey. Tengok ya, maklumat di sini, Husna dan ibunya ke salon dandan rambut. Okey. AH itu menerangkan tentang Husna yang berada dan ibunya berada di dandan rambut. Sementara menunggu rambut ibunya didandan, Husna berbual-bual dengan pemilik salon tersebut. Maksudnya di sini, AT tadi menerangkan tentang Husna dan ibunya pergi ke salon dandan rambut. AH1 pula menerangkan tentang AT, iaitu sementara ibunya menunggu rambut ibunya didandan, Husna berbual-bual dengan pemilik salon itu. Nampak tak murid perkaitan antara AT dan AH? Jadi maksudnya murid perlu faham isi kandungan untuk setiap perenggan. Baik. Kemudian cikgu akan terangkan pula bagaimana kaedah untuk memahamkan secara umum keseluruhan perenggan. Itu pun penting juga. Baik, kita sambung ya seterusnya. Perenggan yang kedua. Cantik dan kemas salon milik puan ini. Saya bercita-cita untuk membuka salon seperti ini pada suatu hari nanti, kata Husna kepada Puan Anisah. Seperti biasa, ini AT, ini AH1. Okey.
Apa yang berlaku di sini? Husna memuji salon milik Puan Anisah dan memaklumkan pada AH1 dia juga bercita-cita untuk menjadi seperti Puan Anisah. Jelas murid ya? Itu maksud cikgu baca dan faham, bukan sekadar membaca. Okey, kita teruskan. Terima kasih Husna. Baguslah jika Husna bercita-cita sedemikian. Dahulu, kakak juga sangat berminat dalam bidang peragaan rambut. Oleh itu, kakak perlu mencari ilmu pengetahuan dan berusaha sehingga berjaya. Okey, di sini ada banyak AH-nya ya. Terima kasih Husna. AT AH1. Tengok ya, baguslah jika Husna bercita-cita sedemikian. Okey, menerangkan tentang kenapa Puan Aisyah mengucapkan terima kasih kepada Husna. Pertama, apabila Husna memuji salon miliknya. Kedua-dua, apabila Husna menyatakan dia juga bercita-cita untuk menjadi seperti Puan Anisah. Jadi itu mungkin menimbulkan rasa bangga dalam diri Puan Anisah kerana dia berjaya menjadi contoh kepada Husna ya. Jadi sebab itulah dia mengucapkan terima kasih. Dahulu kakak juga sangat berminat dalam bidang peragaan rambut. Ini ialah AH2. Okey. Puan Anisah menerangkan tentang bagaimana dia boleh bermula sebagai seorang pendadan rambut. Kerana beliau berminat dalam bidang peragaan rambut. Seterusnya untuk dalam perenggan ini ada 4 ayat iaitu AH3. Dalam AH3 pula Puan Anisah berkata, oleh itu kakak perlu mencari ilmu pengetahuan dan berusaha sehingga berjaya. Menunjukkan Puan Anisah sekali lagi menerangkan tentang minatnya dalam bidang peragaan rambut menyebabkan beliau berusaha mencari ilmu pengetahuan tentang bidang peragaan rambut. Nampak tak? AH3 pula menerangkan tentang AH2. Bagus perenggan ni ya. Pada perenggan 3 ini, murid-murid dapat lihat perkaitan antara setiap ayat dalam satu perenggan. Itulah pentingnya ketika membaca, murid menggariskan dan mengenal pasti ayat. Murid dapat maklumat dengan jelas. Okey. Seterusnya, cikgu teruskan. Kakak meneruskan pengajian dalam bidang penjagaan rambut di Institut Kemahiran Belia Negara. Selepas menamatkan pelajaran, kakak membuka sebuah salon dandan rambut. Kakak memperkenalkan konsep baru iaitu salon muslimah. Okey, jelas ya. Cikgu tak perlu terangkan seperti atas tadi. Murid boleh buat sendiri selepas ni. Kini kakak mempunyai 5 cawangan salon muslimah. Kakak sangat bersyukur apabila konsep yang kakak perkenalkan ini mendapat sambutan ramai. Cerita Puan Anisah kepada Husna. Okey, murid nampak ya. Pada teks muka surat 72 ini ada 5 perenggan dan murid nampak dengan jelas bagaimana kaedah untuk memahamkan pembacaan. Okey, pertama murid-murid perlu garis. Sambil baca garis. Garis kata kunci pada setiap ayat agar murid faham. Kemudian murid kenal pasti mana satu ayat topik dan mana satu ayat huraian. Tujuannya untuk murid-murid dapat mengenal pasti perkaitan antara ayat. Sebab ayat yang berikutnya ataupun ayat yang kedua akan menerangkan tentang ayat yang sebelumnya dalam setiap perenggan. Jelas murid-murid ya? Baik. Jika murid-murid dah jelas, okey, cikgu nak terangkan hari ini kaedah untuk mengenal pasti kandungan cerita. Tapi sebelum itu, cikgu terangkan dulu kaedah untuk mengenal pasti setiap perenggan. Itu sangat penting. Okey, baik, kita kembali kepada perenggan pertama. Husna dan ibunya ke salon dandanan rambut. Sementara menunggu rambut ibunya didandan, Husna berbual-bual dengan pemilik salon tersebut yang bernama Puan Anisah binti Razak. Okey, jadi kita rangkumkan, jadikan
kandungan cerita untuk perenggan itu ialah Husna ke salon bersama ibunya. Husna ke salon bersama ibunya. Jelas. Maksudnya untuk perenggan satu kita tahu Husna pergi ke salon bersama ibunya. Itu kandungan cerita untuk perenggan satu. Tentang dia berbual-bual itu penerangan tentang ketika dia berada di salon, tak apa. Okey, untuk perenggan yang kedua pula, cantik dan kemas salon milik puan ni. Saya bercita untuk membuka salon ini pada suatu hari nanti, kata Husna kepada Anisa. Okey, kita boleh buat Husna bercita untuk membuka salon. Murid nampak ya. Untuk perenggan dua, ini kandungan ceritanya. Husna bercita-cita untuk membuka salon. Terima kasih. Okey, kita tengok perenggan tiga. Baguslah Husna. Jika Husna bercita-cita sedemikian, dahulu kakak juga sangat berminat dalam bidang peragaan rambut. Oleh itu kakak perlu mencari ilmu pengetahuan dan berusaha sehingga berjaya. Okey. Apa yang kita boleh terangkan di sini? Puan Anisa juga bercita-cita seperti Husna Puan Anisa juga bercita-cita seperti Husna dan beliau berusaha sehingga berjaya. Nampak tak pemahaman murid? Puan Anisa juga bercita-cita seperti Husna dan beliau berusaha sehingga berjaya. Itulah kandungan cerita untuk perenggan 3. Jadi cukup cikgu terangkan sampai perenggan 3. Untuk perenggan 4 dan 5, murid boleh cuba sendiri, fahamkan sendiri, cuba analisa sendiri bagaimana untuk menerangkan kandungan cerita. Baik. Untuk latihan pula, cikgu nak murid-murid buka buku aktiviti rujuk muka surat 78. Okey. Di muka surat 78 sama juga kenal baca, kenal pasti dan tulis kandungan teks. Okey. Di sini murid diberikan murid perlu menulis jawapan dalam bentuk peta alih, tak silap cikgu. Okey, dalam bentuk peta alih sebab ada pergerakan di situ, ada 5 petak. Yang pertama telah disediakan. Berdasarkan kepada pembacaan cikgu, okey, murid jangan susah hati. Murid lengkapkan peta alih ini bermula daripada perenggan. Maklumatnya murid perlu baca semua. Baca, jangan lupa gariskan. Tetapi untuk mengisi maklumat ini, murid kenal pasti maklumat ini bermula daripada perenggan 3 sehingga perenggan 4 sahaja. Okey, jelas murid ya? Bermula daripada perenggan 3 sehingga perenggan 4 sahaja. Okey. Kenapa cikgu terangkan di sini? Sebab cikgu risau nanti murid cuba usaha cari daripada atas sampai ke bawah. Sedangkan maklumat ini cuma berada di sini sahaja. Walau bagaimanapun, untuk memahamkan teks ini, murid perlu baca semua. Jelas ya? Jadi, untuk tugasan kali ini, murid perlu banyak membaca sebab kemahirannya kemahiran membaca. Cuma tugasannya sedikit mudahlah. Walau bagaimanapun, baca, ingat sekali lagi cikgu jelaskan, baca perlu faham.
Kenapa? Sebab daripada pemahaman itulah kemudian murid perlu mengaplikasikan pemahaman itu, mungkin dalam bentuk menerangkan semula maklumat ataupun menjawab soalan kefahaman. Jadi cuba garap usaha dan tingkatkan kemahiran murid supaya membaca perlu faham dengan kaedah cikgu tadi, iaitu sambil baca perlu garis maklumat. Okey, sekian dahulu untuk kali ini. Cikgu harap murid dapat laksanakan tugasan yang diberikan dengan baik. Sekian, terima kasih.